الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang berbahagia tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kesyukuran kita rafakkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan keizinannya kita dapat lagi bersua. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati, dirahmati, lagi diampuni segala dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan Allah SWT terima segala amalan kita untuk kita bawa ia sebagai bekal di akhirat kelak, insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, malam ini kita sambung lagi insya-Allah surah Maryam alaihassalam. Surah Maryam, juzuk yang ke-16, muka surat 305. Kita malam ni kita baca dah ayat yang 1, 2, 3, 4, 5 baca, tapi tafsirnya sampai 4 pun baru terjemah. Jadi malam ni kita sambung. Yang minggu lepas kita cerita tentang Nabi Zakaria yang dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam usia dia yang tua. Dia doa kepada Allah Taala untuk dapatkan dia zuriat yang akan mewarisi dia nanti, alaihimus salatu wassalam. Maka kita sambung ayat yang keempat. Wa inni khiftul mawaliya min warai wa kanat imraati aqira fahab li min ladunka waliya. Mudah-mudahan malam ini kita dapat lagi memahami beberapa ayat Al-Quran, apakah yang terkandung di dalam kalamullah yang dengannya akan dapat kita beberapa manfaat, panduan, mungkin motivasi, mungkin apa-apa yang baiklah untuk kita, kehidupan kita. Bahawa dan seronok kita bila kita boleh faham satu-satu ayat Al-Quran. Bayangkan sebelum ni kita baca Al-Quran, kita tak baca tak faham. Betul lah, ni dah belajar, kita boleh nampak dah, oh ayat ni cerita ni, ayat ni cerita ni, ayat ni cerita ni. Sekurang-kurangnya kita tahu. Jangan tak tahu langsung, baca tanpa kita faham apa-apa. Jadi kita baca semuanya kita tahu. Oh, cerita Nabi Zakaria, oh cerita Nabi Zakaria, kita nampak dah apa yang diceritakan oleh Nabi Zakaria. Ada berapa ramai dah, berapa orang lah. Ada kitab ni, seorang wakil seorang beli ke apa beli mesin. Tak ada, tak apa boleh cari. Tak ada kukut ni. Ada kadang-kadang mereka buat kitab ni, mereka beli, ada orang wakaf hak mana kaya kan. Sini apa kaya? Hak yang jutawan tak ada. Banyak. Tapi kalau jutawan dia tak duduk kampung-kampung, dia duduk pekan besar. Jadi hak duduk kampung ni nampak gayanya, tak apa jutawan nampak gayanya. Tak apa. Kadang-kadang tu kalau kata masjid besar di bandar tu kan, depa beli kitab free lah. Pasal ada jutawan, ada orang yang dermawan, depa bagi wakaf kitab. Saya ni pun dapat banyak mana? Taklah banyak, tapi dapat. Kalau kita pergi masjid pekan, masjid pekan. Baik. Satu kitab tu saya ingat dalam 15-16 kot tak silap. Lebih kurang begitu lah. Baru ni saya minta daripada syarikat yang terbit Pustaka Salam, nak minta dia punya jualan kitab tafsir Abdul Asir ni, dia bagi hak yang 2020 dalam setahun 2020
dia dah join satu kitab ni, dia ada 30 kan, 31 sampai 30. Semua sekali lah. Ada orang ambil juz 1 dulu, ada orang ambil 30 dulu, ada orang ambil 16, ikut mereka lah. Ada yang mengaji tu habis tu kitab, minggu tahun esok nanti ni kita kitab yang lain pula kan. Jadi nak habis 30 tu puas apa kan. Tapi tak apalah, kalau mati pun tak habis pun tak apalah. Maknanya kita mati dalam mengaji, tak habis lagi kan. Bila Allah Ta'ala tanya, awak tak tahu, tak sampai lagi tahun tu. Tapi kalau tanya awak yang tak tahu, tak mengaji langsung, kena. Jadi kita macam tu. Jadi dalam lebih kurang saya ingat 11,000 lebih satu-satu ni. Yang saya ni hak lama. Satu-satu ni, dari hak jatuh, hak ni hak baru kan. Baru elok lah, ini hak lama. Dalam saya kira balik kali-kali lebih kurang ratus ribu lah daripada orang duk beli, orang duk pakai. Kadang sekali ambil sampai 200, 300 untuk masjid lah kadang mereka buat kan. Menarik tu ni. Duk. Baik, kita tengok. Qala rabbi inni wahana al-'azmu minni. Itu yang 4. Yang kita dah cerita sikit dia punya terjemahan. Inni wahana al-'azmu minni. Dah lemah dah tubuh badan dia, tulang sendi pun semua. Cerita apa? Cerita Alibaba kah? Alibaba bujang lapuk kan? Alibaba bujang lapuk kan? Tak larat dia nak kerja. Siapa? Aziz Satar. 40 penyamun lah. Yang 40 penyamun tu lah. 40 penyamun tu. Satu kah? Tengok ni. Apa? Dia gelek dengan dia punya tangan tu, tengok bunyi apa? Bunyi tulang. Tulang dah kelai ketak lah dia kata. Tu alasan tapi kalau cerita labu-labi, tengok orat dawai tulang besi. Tu nak abang kemas tu, tak tu. Tu nak abang kemas. Hak yang berteruk tadi ni tengok bunyi tulang teruk lah. Nak kerja pun tak larat dah. Dah murung lah. Naik pokok boleh. Tengok penyamun. Lepas tu balik harta. Kan? Tu cerita P.Ramlee yang sebenarnya banyak sangat kita kata pengajaran di dalam filem dia tu. Banyak sangat. Lah ni orang buat kerja, orang buat lah ni orang buat cerita drama-drama cintan-cintun tu dia ambil daripada novel, dia buat buat cerita, buat novel, orang seronok macam tu jelah, habis gitu je. Tak ada apa pun yang kita boleh dapat. Kadang-kadang dapat benda yang tak elok, negatif pula. Dia sebarkan rasa kebencian, dia sebarkan cara macam mana kita nak dendam dengan orang dan sebagainya. Tak elok, yang disifatkan, yang digambarkan adalah perkara-perkara yang negatif. Penonton tengok pun penonton akan dapat aura negatif tersebut. Baik. Aku dah lemah tulang belulang aku, tulang sendi apa semua. Wasta'ala ar-ra'su syaiba, dan menyala kepala dengan uban, syaiban. Jadi uban ni bila putih habis penuh kepala tu, dia bersinar. Elok pula. Putih kan nampak. Dia menyala. Walam akum bidu'aika syaqiyya, maknanya dah lama dah daripada tulang-tulang kuat dulu, tenaga, muda, remaja, daripada daripada rambut dia hitam, kepalanya hitam, muda lah. Sampailah waktu lah ni aku dah lemah, aku dah beruban penuh dah di kepala, tetap lagi aku walam akum bidu'aika syaqi rabbi syaqiyya, aku tak pernah kecewa dalam berdoa. Jadi kita sentiasa doa. Islam ajak kepada kita, Nabi ajak kepada kita, daripada bangun tidur sampai nak tidur ada doa. Nak masuk tandas ada doa. Cuma tang kita saja doa dah lupa selalu. Kadang-kadang tekah-tekah ingat nak baca. Kan naik kenderaan semuanya samalah. Saya sekalipun kan bangkit doa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Nak tidur bismikallahumma ahya wa amut.
Nak masuk tandas, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Nak keluar, alhamdulillahilladzi adzhaba 'anil 'adha wa 'afani. Kita nak makan, Allahumma barik fima razaqtana wa qina 'adzaban nar. Habis, alhamdulilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Tu dia makan. Nak naik kenderaan, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Ada lagi doa-doa yang lain. Doa lepas sembahyang, doa lepas azan, doa lepas ambil wuduk, tu dia banyaknya doa. Dalam hidup kita dia penuh doa. Doa mukhul ibadah. Doa itu adalah otak kepada ibadat kita. Maknanya kalau tak ada doa, maknanya tak lengkap lah. Jadi tak mestinya juga kita nak angkat tangan berdoa. Eloknya kita angkat. Kalau kadang-kadang kita doa tak angkat tangan, boleh jadi dalam masalah apa pun. Tapi baiknya kita ikut adab-adabnya lah, kan, dan sebagainya kalau kita boleh ikut, kan. Baik, tu doa. Jangan pernah kita berdoa, jangan pernah kita jangan kita berhenti berdoa, dan kita jangan pernah rasa kecewa kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi kita minta untuk dapat akhirat nanti, dapat syurga. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Ni kita dah nak masuk Ramadan, dekat dah. Doa tu, Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Minta syurga. Itu doa jangan putus, kan. Paling mudah, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Jangan kita lupa berdoa. Ya Allah, ya Tuhanku, berikan kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Kebaikan akhirat itu syurga, kan. Itu secara umum, tapi kita spesifikkan, barulah kita berasa betul-betul kita nak dapat syurga. Bila kita rasa kita nak dapatkan syurga, maka kita tu dalam keadaan yang nak pulun untuk dapatkan syurga. Ya, kalau kata kita umum, kita tak pernah nampak. Jadi matlamat kita bagi matlamat. Contoh, kalau orang tanya untuk orang yang bekerja, orang motivasi, dia nak motivasikan diri, dia mesti motivasi dengan benda yang spesifik, benda perkara. Kalau tanya budak pelajar di sekolah, apa yang matlamat kamu belajar? Nak berjaya. Tak jadi, tak boleh pilih tu. Takat berjaya saja, umum sangat. Jaya apa? Kalau ni periksa SPM ni, apa kamu punya matlamat kamu, ataupun kamu ambil periksa SPM ni untuk apa? Untuk saya lulus dengan baik. Tak mahu tu. Spesifik. Saya nak A semua. Contoh hanya yang tu baru spesifik. A tu A apa pula? A plus. Tapi kita tengoklah diri kita, nyegan mengaji tak mau, tadi pun Allah tu jenuh letih, mak ayah tok wan nenek semua pakat duk hang mengaji tak mengaji, lepas tu duk kata A nak A plus. Tu tak berapa nak clear lah, kan tak? Itu tak berapa nak tak kena lah. Baik, tu cerita dia panjang pun ada cerita lagu ni macam-macam duk pi. Kalau boleh saya tak mau pi macam-macam, pasal kita nak cepat. Ni 4 je lah. Kalau duk cerita macam ni, 4 ayat yang keempat dia pun tak habis sampai habis masuk isyak ni. Baik, Nabi Zakaria mengadukan hanya 3 perkara. Yang pertama apa dia? Wahnal azm. Lemah dia punya tulang belulang dia, tak pernah larat. Tulang TV tu iklan apa? Enlin. Kuat, minum Enlin kuat tulang. Yang kedua, mengadu apa? Dah tua, uban penuh. Lah ni jangan takut. Dah ada kumas apa benda, 2-3 benda produk untuk menghitamkan rambut. Hak mana yang rasa putih tu, kalau kita guna tu dalam masa 15 minit dia hitam, halal pakai. Hitam rambut, pakai tengok. Anak nak balik PKP ni kan, pakai tu. Anak balik terkejut, pak dah jadi muda. Yang mana janggut-janggut putih-putih tu, pakai tengok, hitam. Sungguh. Dia ada produk lah ni. Tapi kok mana pun hitam, nampak hitam pun, kok mana pun umur kok mana tak ada sembunyi. 60, 70, 80, kan, tak kira lah, kan. Baik, kemudian 2, yang ketiga, dia tak pernah dia kecewa untuk dia berdoa. Baik. Sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala tak pernah pun menolak doa. Lagi pula yang berdoa tu adalah kekasih Allah, doa Nabi.
Yang Allah Ta'ala wahyukan kepada dia, wahyu melalui perkataan malaikat Jibril. Dia adalah seorang Rasul daripada Rasulillah, daripada Anbiya wal Mursalin. Jadi doa mereka ni Allah Ta'ala akan berkenankan dengan segera. Biasanya begitu. Maksudnya doanya tak pernah Allah Ta'ala tolak untuk doa yang sudah-sudah, tapi yang ni lambat sikit. Tu pun ada pasal, ada hikmah di sebaliknya. Dan Allah SWT sifat yang sangat belas kasihan kepada hambanya dan sentiasa melimpahkan kurnianya kepada Nabi Zakaria sepanjang hayatnya. Kurniaan Allah SWT kepada Nabi Zakaria yang menjadikan dia salah seorang daripada Nabi, itu pun salah satu nikmat yang besar. Kita kata macam tiket lah untuk masuk syurga. Semua para anbiya alaihi wassalatu wassalam maksum. Bila maksum ni automatik lah masuk syurga. Allah Ta'ala pelihara mereka daripada melakukan perkara yang mungkar, maksiat, melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nikmat dia paling hebat lah pada dia. Kita tak ada siapa lagi di antara kita yang Allah Ta'ala jamin masuk syurga. Tu pun nak belagak macam dia ahli syurga lah. Jangan kita rasa macam tu. Baik, wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imraati 'aqiran fahab li min ladunka waliya. Wa inni, dan sesungguhnya aku, khiftul mawali min wara'i, aku takut, aku takut mawaliya, keturunan yang ada min wara'i, di belakang aku. Maknanya di sini keturunan Nabi Zakaria ni adalah salah seorang nabi daripada Bani Israel. Bani Israel belakang lah, adik-beradik dia belakang. Wa kanat imraati aqira, maknanya Nabi Zakaria tak ada waris. Kita tengok lagi. Tak ada waris tu antara salah satunya tak ada waris untuk memberikan inzar, peringatan kepada kaumnya, takut kaumnya rosak. Bani Israel tak tahu perangai dia, masya-Allah. Engkar, degil dan macam-macam lagi, sampai ke hari ini yang melakukan kerosakan di atas muka bumi ini bangsa Bani Israel. Walaupun dulunya bangsa Bani Israel ini adalah bangsa yang Allah Ta'ala muliakan, pilih bangsa ni, dan ramai di kalangan mereka itu para nabi alaihi wassalatu wassalam. Tapi Allah Ta'ala tarik balik kerana dalam kalangan mereka itu orang-orang yang melakukan kemungkaran, kemaksiatan, engkar perintah Allah Ta'ala, engkar perintah Rasul di kalangan mereka. Allah Ta'ala tarik kemuliaan itu pada mereka. Bukan setakat itu, Nabi mereka sendiri pun laknat bangsa kaum Bani Israel. Lu'ina alladhina kafaru min bani Israel ala lisani Daud wa Isa bin Maryam. Nabi Daud dengan apa yang mereka lakukan, bunuh Nabi dan sebagainya. Itu kalau kita tengok dalam juzuk 1 dan juzuk pada surah Baqarah, surah Ali Imran ada disebutkan. Mereka bunuh Nabi-Nabi. Dan bukan seorang, ramai. Baik. Itu kalau kita tengok nantilah insya-Allah kalau kita dan masuk dan sampai kita cerita. Baik. Wa kanat imraati aqira, sedangkan isteriku, imraati isteriku, perempuan aku. Maknanya isteri. Aqira, mandul. Tak boleh nak buat anak. Lah ni macam-macam dah cara. Kan? Guna teknologi apa? Macam apa? Siti Nurhaliza. Kan? Depa guna apa? Apa nama, cucuk masuk dalam ovum, sperma benih tu masuk ke dalam, terus guna ni saya tak tahu guna apa, tapi adalah cara mana dia cucuk masuk suntik dalam orang apa, rahim. Kita tengok tu. Siapa dah ada doktor sini belakang? Makcik-makcik muslimat. Kan masuk tu dan dapat anak. Ramai orang dapat janda, tapi mesti dia adalah hukum-hukum dia berkaitan dengannya. Mesti benih tu mesti daripada benih suami isteri sendiri, kan, tak boleh orang lain dan sebagainya. Makmal. Tu pun ada juga yang tak dapat kalau Allah Ta'ala tak izinkan, tak ada juga. Jadi kita salah satu usaha lah hari ini. Maka kurniakanlah kepadaku seorang anak di sisimu, ya Allah. Boleh anak, semua orang suka ada anak, tapi itulah ada yang tak ada anak. Itu maknanya
apa nama ni, adalah Allah Ta'ala bagi lebih kot lain, kurang kot ni, lebih kot lain, macam itulah. Jadi apapun kita redha dengan pemberian kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala yang macam mana pun, itu lebih baik. Ada orang diuji dengan anak dia, ada orang diuji dengan harta, ada orang diuji dengan macam-macam yang ada di dunia ni. Jadi bersyukurlah dengan apa yang ada yang Allah Ta'ala bagi pada kita. Baik. Nabi Zakaria rasa bimbang kalau selepas dia meninggal dunia, ahli waris kelak akan mencuaikan kewajipan agama. Maksudnya daripada kalangan Bani Israel akan mencuaikan agama. Nanti akan ada dalam surah Maryam, fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us salah wattaba'us syahwat. Akan ada nanti ni apa nama, waris-waris ataupun generasi-generasi yang ke belakang ni yang adaa'us salat, dia menyanyiakan solat, mengikut hawa nafsu. Yang ni pun hari ni kita boleh tengok dalam kalangan umat Islam sendiri. Kita tak payah pergi jauh, tengok di dalam Malaysia, lebih dekat lagi dalam Kedah, lebih dekat lagi dalam Port Senang. Ni Port Senang dekat lagi, dalam lagi, mungkin dalam Korea pokok saja. Pokok. Agak-agak kalau kita buat banci ya, berapa orang yang semayang? Ada 2,000 orang. Semua semayang penuh kah? Orang tua-tua, orang muda-muda, kanak-kanak pun cek sekali lah. Kita boleh nampak, boleh tahu lah. Yang kadang-kadang tu yang segan semayang, hak payah nak semayang tu pasal apa? Budak-budak pun dia dah tak berapa nak semayang dah. Kadang kita pun ada budak-budak lagi. Hak tu yang akan orang melentur buluh dari bumnya. Jadi yang macam mana yang kita nak buat? Allah Ta'ala dah sebut dalam Al-Quran, Nabi sebut dalam hadis, akan datang generasi yang menyanyiakan solat. Kalau dulu saya buat program di sekolah-sekolah, selalu buat program-program di sekolah rendah, sekolah menengah. Kalau ada 100 orang, tuan-tuan, yang semayang penuh 10 orang aja di sekolah menengah kebangsaan harian ni lah, 10 orang ya, tu kira ramai daripada 100 orang. Hak tu kata 3, kata 4, kata 5. Macam mana cerita kita ni? Okay. Tahun 2000 saya duk aktif lah tu dalam tahun 2002 2003, daripada semenjak dari 97 98 macam tu sampai 2000, tahun 2000 macam itulah lebih kurang. 2002 2003 sebelum pergi Mesir, balik Mesir pun ada agak buat program-program macam tu, lagi kurang sebab Covid tak ada apa. Yang tu macam mana kita nak buat ni? Macam mana yang kita nak buat? Mencuaikan kewajipan agama. Yang pertama sekali, solat lah. Siapa yang mendirikan solat, dia mendirikan agama. Siapa yang dia tidak solat, maka dia meruntuhkan agamanya. Baik. Jadi yang meruntuhkan agama ni bukan orang bukan Islam, orang Islam sendiri. Jadi kita nak kena fikir, tengok apa yang kita boleh buat untuk memajukan ummah. Sehingga tidak lagi mengerjakannya dengan betul. Itu yang hak semayang tak semayang, tu nak tengok boleh. Yang semayang ni, yang solat, betul tak solat dia? Itu pun satu pasal. Bacaan dia, rukun fi'li dia, nak kena tengok kan. Macam mana hak yang semayang, hak tak semayang satu hal. Yang dah semayang, betul tak semayang, tu pun satu hal lagi kan. Atau tidak lagi menyiarkan agama Allah dengan menyeru manusia supaya menyembah Allah. Maknanya dia bimbang nanti ni orang yang ke depan tak ada orang lagi yang akan mendirikan agama, mengembangkan agama, menyiarkan syiar Islam, menyeru kepada ilallah, menyeru kepada Allah. Tak ada waris. Dia tengok suasana kaum dia Bani Israel, macam mana lah keadaan besok aku mati, sedangkan aku sendiri pun tak ada zudat anak untuk dakwah kepada kaum dia, untuk dakwah kepada manusia. Mereka ni Nabi-Nabi yang sebelum Nabi Muhammad, mereka ni berdakwah kepada kaumnya lah. Beza dengan Nabi Muhammad, dia menyeru kepada suruh ila kafatin, kepada semua manusia, kepada seluruh alam.
ataupun enggan untuk mempertahankan agama tersebut. Tak mau mempertahankan agama, macam mana kita nak ada waris yang dapat mempertahankan agama? Mengikut apa yang dialami oleh Nabi Zakaria, dia mengakui bahawa di antara kaum Bani Israel, keluarganya lah terhitung yang paling buruk perangainya, Bani Israel lah. Lantaran itu dia takut kalau mereka nanti tidak dapat menjalankan tugas dengan betul selepas matinya, baik di bidang agama, harta kekayaan maupun bidang politik, habis rosak semua dalam segenap lapangan kehidupan yang selama ini dialah yang mengendalikan urusan tersebut. Nabi Zakaria lah yang urus pasal umat, pasal keluarga dia, pasal kaum Bani Israel ketika dia ada. Dia takut kalau keluarganya daripada pihak saudaranya, sepupunya, anak-anak mereka, sepupu sepapat mereka lah, adik-beradik, macam kita kata poh-poh ni lah kan? Adik-beradik belakang lah, duk ni ramainya kan, adik-beradik belakang. Mereka ni takut akan buruk, jadi buruk perangai, membuat malapetaka dan bencana di muka bumi, sehingga berani mengubah hukum agama dan membunuh para nabi. Nabi Zakaria sendiri pun, nanti ada anaknya Nabi Yahya sendiri pun dibunuh oleh Bani Israel. InsyaAllah itu perkara yang kita kata sangat dahsyat yang mereka buat. Yaqtulun nabiyina bighairil haqq. Itulah sebabnya dia memohon agar Tuhan mengurniakan anak daripada titisan sulbinya sendiri, anak dia sendiri, supaya dia boleh didik, dia boleh besarkan anaknya dengan agama yang sempurnanya, dan esok ni jadi penyelamat kepada umat. Kita pun macam itulah tuan-tuan. Kita nak lahirkan anak kita tu kita fikir macam mana dia dapat memandu umat, menyelamatkan umat ke jalan agama. Kita pun sendiri, sebab tu Islam mementingkan awal-awal lagi, bukan penjagaan anak tu, bukan anak zuriat kita tu, kita pun diambil perhatian. Anak nak jadi anak yang baik tu bukan setelah dilahirkan, sebelum dilahirkan dia tengok lagi bapa sebelum kahwin tu pun tengok. Jadi tengok. Jadi perkara-perkara itu sangat penting untuk kita ambil perhatian. Baru nak jadi elok. Kalau lepas kahwin baru nak jadi elok, tak jadi. Tak jadi. Jadi dilihat kepada ibu bapa itu sendiri sebelum berlangsungnya perkahwinan tersebut. Bagaimana kehidupan dia selepas balighnya, sebelum balighnya pun tengok juga bagaimana keluarganya. Sebab tu Islam, kalau perkahwinan, antara yang dipentingkan dalam Islam ialah keturunan, agama. Kita sebut 4 sekali lagi, rupa paras, kekayaan. Tu tengok kan, kena cek balik supaya anaknya itu nanti dapat memelihara dan menegakkan agama Allah. Bukan sonok-sonok. Lain kali bagi anak tu dengar lagu, tengok cerita ni. Lain kali menjadikan idolanya artis, penyanyi dan sebagainya. Bukan tak pergi tengok langsung dah, tapi hidup dia itu je. Bangga bila anak boleh masuk rancangan reality, menyanyi sana kan, jadi pelakon pasal terkenal dan sebagainya. Lepas tu kita tengok bukan sikit yang dah kembali kepada pangkal jalan lah. Zul Yahya dan sebagainya, kalau tuan-tuan kenal kan. Seperti Zila, kalau tuan-tuan kenal Zila Bakarin, ya Allah, sebelum ni seksinya Masya Allah kan. Kenal tak Zila Bakarin? Lah ni pakai tudung elok lah. Elok lah, boleh lah cara dia tu. Dan dia kata tak mau lah. Siapa pengarah filem mana-mana nak suruh dia berlakon, nak suruh buka tudung, sorry mori, maknanya sorry suruh dan sebagainya. Hinyasnya begitulah. Alhamdulillah kalau begitu boleh dah tara-tara dia kan. Semakin ikut usrah, mengaji lah apa semua, tambah-tambah lagi.
Tetapi apakah daya sedangkan isterinya pula seorang perempuan yang mandul, tidak dapat melahirkan anak, dan inilah yang dinyatakan oleh Allah dalam ayat berikutnya, fahabli min ladunka waliya, maka kurniakanlah, fahabli kepadaku, min ladunka dari sisimu, waliya, apa nama wali, kita kata keturunan, zuriat, anak. Yarithuni mana? Yarithuni wa yarithu min ali Yaqub, itu ayat yang ke-6. Mai doa tu. Jadi kita baca ayat yang ke-6. Tu dia 4 dengan 5 pun dah 835 dah. Tak payah nak kita nak cepat sikit pun tak boleh. Tak apalah, takat mana boleh dah saya keluar. Saya pun cakap cepat, tuan faham tak? Faham? Tak faham. Cepat tak faham, kena lambat lagi, Masya Allah. Aduh, tak apa, kita lambat sikit. Dan kurniakanlah kepadaku, lagu tu walau kita seorang anak dari sisimu. Tu dulu lah nak. Kita apa saya muda lagi, yang akan mewarisi aku dulu. Masya Allah, tak ingat Ustaz Ahmad dulu ngaji dengan dia, Sa'ali bin Ahmad, lagu tu. Pakai siapa tak biasa, pakai lena dulu. Tak apa, kita pelan sikit insya Allah. Ini kan. Jadi saya rakam. Jadi siapa-siapa yang berasa cepat sangat, tengok dalam channel YouTube saya tu. Ni apa nama, dengar lagi. Dengar pula. Ada banyak ayat-ayat ni. Hari ni saya akan fokus kepada tafsir saja. Kebanyakan tempat saya akan buat tafsir saja, dan tuan boleh ikuti lagi tempat-tempat yang lain tafsir. Contohnya Istimewa malam Selasa saya di Radatus Salihin, surau Radatus Salihin Nawar. Tu pun boleh kalau kata nak ikut di sana, dan tengok di YouTube yang saya duk baca tafsir inilah. Cuma surah yang lain-lain, surah tak sama. Sini juzuk 16 surah Maryam, di Radatus Salihin surah 6, surah apa nama ni, surah Semut. Kemudian di Jelai setiap minggu Rabu minggu 2 dan 3 di yang tu saya baca At-Tur baru mula. Semua baru mula, kebanyakannya semua baru mula. Fokus ke tafsir, supaya bila kita baca Quran ni kita boleh nampak dah satu-satu apa benda maksud dia. Baik, kita pelan sikit-sikit, minta maaf banyak. Aduh, ya Allah. Yarithuni, kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarithuni wa yarithu min ali Yaqub. Waj'alhu rabbi radiyya. Okey, kita baca satu-satu lah, senang. Yang ke-6, yarithuni. Tadi Nabi Zakaria tak jemu-jemu, dia doa supaya dikurniakan kepada dia zuriat. Tak ada anak ni, umur dah berapa tahun? Umur tadi disebut umur 75, 80 tahun dah, tak ada anak. Tapi duk doa situ lah. Kalau kita 60, 70, 80 punya tak doa ada anak pun kan. Tak boleh pun mustahil. Payah ni. Payah kan, mustahil dah, tak mustahil. Tapi nampak gaya payah dah. Yarithu ni, yang akan mewarisi aku. Wa yarithu, dan anak zuriat aku ni nanti dia dapat mewarisi min ali Yaqub, sebahagian daripada warisan ataupun keturunan Nabi Yaqub. Nabi Yaqub. Jadi Nabi Ibrahim, anaknya Nabi Ismail, Nabi Ishaq. Ada lagi yang lain. Apa yang sebut dua Nabi ni. Kemudian dari Nabi Ismail akhirnya keluar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di situ.
Nabi Ishaq, dia zuriatnya ialah Nabi Yaqub alaihi salam. Nabi Yaqub dia melahirkan 12 orang anak. Antaranya ialah Nabi Yusuf, Bunyamin, dan lagi 10 lagi saudara aja. Dia pula. Jadi cepat sangat ni, bising pada tak dengar apa. Kita gagah juga. Mana? Waj'alhu, dan ya Allah jadikanlah dia ya Allah Rabbi, waj'alhu Rabbi radhiya, seorang yang disukai. Jadikanlah dia ya Tuhan, wahai Tuhan ya Allah, sebagai anak radhiya, yang diredai. Kita minta supaya anak kita, zuriat kita, keturunan ataupun anak yang soleh. Itu salah satu doa yang kita nak kena doa. Dalam doa Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min zurriyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ada beberapa doa Nabi Ibrahim sendiri supaya dia tak lupa kepada zuriat dia. Doa untuk zuriat. Dan kita pun juga tak lupa juga kepada keturunan kita yang atas-atas, ayah kita, tok wan kita, dan atas-atas sana. Doa untuk mereka juga. Jadi kita kena doa anak kita ini diredai, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurniakanlah hamba dari sisi Tuhanmu ya, dari sisimu ya Tuhan, seorang anak yang mewarisi hamba akan pangkat kependeritaan, iaitu alim dalam perkara agama. Macam mana ya Allah Engkau kurniakan aku sebagai orang yang memahami, kuat berpegang kepada agama, menunjuk orang ke arah kebaikan. Begitu juga ya Allah, jadikanlah anak aku ini begitu faham juga kepada agama sebagaimana aku. Kurniaan kepada aku. Dan mewarisi pula sebagai keluarga Yaqub akan jawatan pemerintahan, jadi pemimpin. Dalam Quran sebut waja'alnahum a'immatan yahluna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Antara kalangan kaum Bani Israel ada yang diangkat menjadi raja. Kan? Contoh kalau dalam Quran disebut kisah Talut dalam surah Baqarah. Kisah Talut. Talut dia berperang lawan Jalut. Kemudian Jalut kalah. Jalut ni puak yang musuh. Talut menang. Yang bunuh Jalut tu Nabi Daud alaihi salam. Tu cerita nantilah kita cerita. Sebahagiannya Nabi Sulaiman alaihi salam, Allah Ta'ala kurniakan kepada dia pemerintahan, bagi kat dia jadi pemerintahan yang besar, yang hebat. Tak ada lagi makhluk dalam bumi ini yang memegang tampuk pemerintahan seperti Nabi Sulaiman. Di laut, di udara, di darat, manusia, jin, setan pun sekali duduk di bawah pemerintahan Nabi Sulaiman. Bukan tekat itu, udara, angin pun duduk di bawah pemerintahan Nabi Sulaiman, ikut arahan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kalau nak pergi mana-mana, dia hanya perintah kepada angin, bawa aku ke negeri ni, pergi sana, pergi sini. Seronok lagu tu. Jadi Piramli pun buat Zam-Zam ala Kazam, tapi dia kena naik tikar. Tak apalah, kemas Piramli. Zam-Zam ala Kazam, bawa kami ke pasir Dengung. Pasir 2 butir ke 3 butir? 2 butir. Sampai selamatkan puteri. Puteri pun tengok sakit apa ni, senak. Alah. Aduh. Adapun Yaqub dimasukkan di sini ialah anak kepada Matan. Yo.
Dan saudara Yaqub bernama Imran bin Matan, ayah kepada Siti Maryam. Mengikut kata Al-Kalbi, anak daripada keluarga Matan. Saya nak tengok balik, saya tak pasti dia punya macam mana bacaan dia. Adalah orang menjadi pemimpin di dalam kalangan kaum Bani Israel dan memegang teraju pemerintahan. Sedangkan Nabi Zakaria pula adalah menjadi seorang ketua pendeta-pendeta mereka. Jadi Nabi Zakaria ni dia jadi ketua pendeta-pendeta, ketua para alim ulama, ketua ulama lah kata-kata dalam Bani Israel ketika itu. Dan ada pula balik sana pula yang memegang pemerintahan, tampuk pemerintahan. Jadi pemerintah ni dengan para ulama satu perkara yang sangat berkait rapat. Kalau kita ada pemimpin yang memimpin negara, mesti yang rapat dengan dia juga adalah para ulama, umara dan ulama. Kerana rakyat negara itu dia akan rosak dengan rosaknya dua perkara. Yang pertama, rosaknya para ulama. Yang kedua, rosaknya pemimpin. Dua ni penting. Seterusnya Nabi Zakaria berdoa, dan jadikanlah dia seorang anak yang soleh, berbudi lagi berbakti dan sangat disukai oleh orang, di samping mendapat pula keredaanmu. Yang ni yang penting. Apapun yang kita lakukan, mak, ayah, tok wan, nenek, semua sekali, kita nak dapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar, saya mengajak, berkongsilah. Nak kata mengajar pun kita pun bukanlah apa tok guru yang banyak ilmu lah apa semua. Kita pun, saya pun main berkongsi ya tuan-tuan. Apa yang kita ada sikit-sikit sampaikan, kan? Balighu anni walau ayah, kan? Saya berkongsi untuk dapat keredaan Allah. Tuan-tuan main dengar setengah dan macam-macam tu untuk apa? Untuk dapat redha Allah Subhanahu wa taala. Bandingan ayat ini samalah dengan ayat 38 surah Ali Imran. Qala rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibah. Cerita pasal Nabi Zakaria ini dah ada dalam surah Ali Imran. Kadang-kadang dalam Al-Quran Allah Ta'ala cerita satu cerita, tapi Allah Ta'ala ulang dalam beberapa tempat. Contoh, cerita pasal iblis dalam surah Baqarah ada, dalam surah Toha ada, dalam surah Sad ada, dalam surah Al-A'raf ada, dalam surah Kahfi ada. Yang kadang-kadang diulang, kadang-kadang dia tambah, cerita. Jadi kalau gabung-gabung, kita dapat satu cerita yang lengkap. Kena tengok kan. Macam itulah juga Nabi Zakaria alaihi salam, ada beberapa tempat yang dicerita dalam Al-Quran. Baik. Qala rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibah. Ini dalam surah Ali Imran. Zakaria berdoa alaihi salam, ya Tuhan, kurniakanlah kepadaku daripada sisimu keturunan yang baik. Dan samalah juga dengan ayat 89 surah Al-Anbiya, bermaksud surah Anbiya pun ada cerita pasal Nabi Zakaria doa. Wa Zakaria iznada rabbahu rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin. Dan Nabi Zakaria ketika dia bermunajat, berdoa kepada Tuhannya, Rabbi, wahai Tuhan, la tadarni, jangan kau tinggalkan, biarkan aku fardan, seorang-seorang, wa anta khairul warithin, sedangkan engkaulah sebaik-baik waris. Allah Ta'ala lah yang memberikan zuriat keturunan yang baik-baik. Allah Ta'ala lah segalanya, pencipta langit dan bumi. Maka ya Allah, kurniakanlah aku zuriat keturunan yang baik. Kemudian barulah Allah Subhanahu wa taala bagi tahu bahawa doa Nabi Zakaria memohonkan anak diperkenankannya, dan Allah sendiri yang memberikan nama kepada bayi itu dengan firman-Nya yang berikut. Baru ada ismuhu Yahya, anaknya Nabi Yahya alaihi wassalam. Alaihi para nabi, maknanya masya-Allah, kita pun baca
kisah-kisah para nabi. Ini satu perkara yang paling kurang kita kena tahu lah cerita-cerita nabi ya. Nabi Zakaria lagu mana, Nabi Yahya macam mana, seronok. Daripada kita kadang-kadang generasi kita, generasi anak-anak ala ni dia lebih kepada cerita hikayat, riwayat, cerita-cerita dongeng yang tak ada, cerita-cerita di novel, cerita drama TV cukup syok. Kadang-kadang lah ni apa dia hak petang tu Bukit 7 baru habis tengok langut cerita. Tapi tak ada apa pun yang kita boleh. Apa pahala tengok drama petang tu? Apa pahala? Tak tahu kadang-kadang. Bukan tak boleh tengok, bukan tak bagi tengok, tapi kadang-kadang kita lebih kepada yang tu. Kadang-kadang 24 jam duk cerita benda-benda keduniaan, benda-benda yang tak boleh menyebabkan kita dapat pahala, ataupun benda-benda yang tidak boleh meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu rugi. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita akan masuk ayat yang ke-7, tapi kita berhenti dulu. InsyaAllah minggu keempat nanti kita cerita pula apa nama ayat ni. Jadi saya slow sikit ni, boleh faham tak tahu? Boleh tak? Alhamdulillah. Hai ya Allah. Kita mau cepat kan. Kita ada cepat-cepat dah habis. Orang tak faham, pergi tak ada juga kan. Baik. InsyaAllah ayat yang ke-7 nanti kita akan baca. Ya Zakaria, wahai Zakaria, inna nubashiruka, sesungguhnya kami memberikan kepada kamu kabar gembira. Apa dia? Bighulamin, dengan seorang budak, seorang anak, ismuhu Yahya, yang namanya ialah Yahya alaihi salatu wassalam. Lam naj'al lahu min qablu samia, yang tak ada sebelum ini lagi nama yang macam tu, Yahya. Baik, wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين امين يا رب العالمين. Sekian.